This call is now being وهداية لا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الملك وافتح لنا رب اشرح لي صدري قال الشيخ الكلام وعلى الدارين. Dan keluar dengan kata kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan dan khunsa. Dan keluar dengan kata kanak-kanak lelaki. Pada yang semalam, pada katanya dan memadalah pada barang yang menajiskan dia dengan kencing kanak-kanak lelaki yang kecil yang belum lagi mencapai makanan yang lain daripada laban, belum lagi lalu umurnya 2 tahun. Itu ceritanya situ. Dan keluar dengan kata kanak-kanak lelaki, keluar tu kanak-kanak perempuan. Dan khunsa. Maka dia katanya maka tak dapat tiada pada keduanya, pada kanak-kanak perempuan dan khunsa, tak dapat tidak mestilah daripada membasuh, mesti kena basuh. Jadi maknanya dia yang najis mukhaffafah tu kanak-kanak lelaki mengikut yang sebut semalam. Lepas tu maknanya kanak-kanak perempuan, air kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa itu adalah najis mutawassithah. Sebab tu dia katanya maka tak dapat tiada pada keduanya daripada membasuh. Sebab adalah najis mutawassithah. Wajib basuh tu atas asalnya, mengikut asal kencing tu mutawassithah. Atas asal, ini mengikut asal pada kencing. Dan demikian lagi kumah kanak-kanak yang sudah makan akan makanan yang lain. Kanak-kanak walaupun lelaki sekalipun, tetapi dia sudah makan makanan yang lain daripada susu. Susu ada makan dan juga makanan ada suap benda lain lagi lah. Ibu mak dia ada suap benda lain lagi. Itu pun apabila kencing tu jadi najis mutawassithah, kembali pada asal. Atau adalah umurnya sudah lalu daripada 2 tahun. Maknanya umur tu dah lebih daripada 24 bulan. Dah lalu, sudah lalu daripada 2 tahun. Mana lebih pada 2 tahun. Maka adalah najisnya seperti najis yang lain. Najis kencing tu seperti najis yang lain, maknanya najis mutawassithah. Maka tiada suci malaikat membasuhkan dia. Itulah sebab najis mutawassithah. Tak suci malaikat kita basuh. Sebagaimana asal itu cara menyuci daripada najis mutawassithah. Bermula asal pada demikian itu, asal yakni dalil. Asal dengan mana dalil? Bermula asal pada demikian itu, pada yang demikian itu, kembali pada yang semalam. Asal pada yang demikian itu pada memada pada barang yang menajiskan dengan kencing kanak-kanak lelaki hingga akhir.
asal pada masalah kencing kanak-kanak lelaki yang tersebut, menyuci itu dengan secara memercik saja. Asal dia dalil dianya ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ambil ni kuatlah. Nabi ada buat dan Nabi ada bercakap. Ambil daripada perbuatan Nabi dan ambil daripada cakapan Nabi. Seperti yang diriwayat pada sahihaini. Seperti yang diriwayat pada dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Ummi Qaisin. Ia Ummu Qais membawa seorang kanak-kanak lelaki yang kecil belum lagi makan yang lain daripada laban, daripada susu. Jadi Ummu Qaisin tu ia ada bawa baby lah. Seorang anak lelaki yang kecil belum lagi makan yang lain daripada laban. Membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendudukkan Rasulullah akan dia pada ribanya yang mulia. Jadi Rasulullah ambil bibi itu sana itu duduk di atas ribanya yang mulia. Jadi ribalah. Maka terkencing ia atas ribanya. Kanak-kanak lelaki tadi kencing di atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minta Rasulullah akan air. Nabi pun minta orang bagi air kat dia lah sebab nak menyucikan daripada kencing tu. Maka dipersembahkan orang kepadanya. Dipersembahkan air lah. Sebab Nabi minta air, orang pun bagi air kat Nabi. Maka lalu dipercikkan dia Rasulullah atas kencingnya. Lagi pulanya Nabi apabila orang dah bagi air kepada dia, dia tak basuh. Bahkan dia percik saja. Maka lalu terus Nabi dipercikkan Rasulullah dia kan kencing tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kencing. Dan itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak basuh. Dan lagi sabda Nabi, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Maknanya dibasuh daripada kencing jariyah. Jariyah tu kanak-kanak perempuan. Dan dipercik daripada kencing kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki dia panggil ghulam. Kanak-kanak perempuan panggil jariyah. Ini cakapan Nabi, ini sebenarnya Nabi, yang tadi perbuatan Nabi menunjuk di atas cara menyucinya begitu. Maka adalah perceraian. Maka di sini nak cerita apa perbeza. Kenapa kalau kencing kanak-kanak lelaki jadi najis mukhaffafah, kalau kanak-kanak perempuan tu walaupun baru beranak sekalipun jadi najis mutawassithah. Apa perbezaan? Katanya maka adalah perceraian, maknanya perbezaan. Perbezaan farak kencing kanak-kanak lelaki. Sebab jadi tak samanya adalah kencing kanak-kanak lelaki itu jernih. Air kencing dia itulah jernih. Tiada lekat pada tempat. Kalau kena pada kain pun dia tak lekat pada kain. Kalau kena kat badan pun dia tak lekat. Jadi maknanya jernih, lagi pulanya tak jadi pekat sangat. Jadi tak jauh daripada air biasa. Sifat dianya. Bersalahan
yang lainnya lain pada kencing kanak-kanak lelaki. Keruh, biasanya keruh nak jadi kuningnya begitu. Dan lagi banyak suka orang menanggung akan kanak-kanak lelaki. Terlebih banyak. Lagi pulanya tabiat manusia ni, dia banyak suka orang menanggung akan kanak lelaki. Orang suka bermain-main dengan kanak lelaki. Suka nak dukung, suka nak bawa, begitu. Maka maka diringankan dia pada kencingnya. Maka diringankan dia diringankan dia kan kanak-kanak lelaki itu pada kencingnya. Sebenarnya kencing dia tu cara basuh dia tak berat. Cara menyuci itu tak berat. Sekadar percik saja tak payah basuh. Tak sampai basuh. Bersalahan yang lain. Jadi kanak-kanak perempuan tu jadi kurang sikit. Tu adat dia orang dulu lah. Begitu. Tapi sekarang kitanya samunya. Jadi itulah boleh katanya sebab sebab tak samu kencing kanak-kanak lelaki dengan kencing kanak-kanak perempuan, sebab dihukum jadi najis mukhaffafah pada kencing kanak lelaki, itulah sebab dia, perbezaan. Dan ikhtilaf ulama, adakah disyaratkan memercik. Nga tu tukar jadi qaf. Dan ikhtilaf ulama. Dan ikhtilaf ulama, adakah disyaratkan memercikkan dia, hilang rasanya dan warnanya dan baunya, atau tiada disyaratkan. Dia katanya kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan, yang belum sampai umur 2 tahun tadi tu, cara kita menyuci itu ialah memercik saja. Maka khilaf ulama, adakah disyaratkan memercikkan dia kan kencing kanak-kanak lelaki itu, hilang rasanya dan warnanya dan baunya, atau tiada disyarat. Disyarat ke tak disyarat? Pada apabila memercik, syarat nak jadi suci lah. Adakah disyaratkan yakni pada suci? Adakah disyaratkan yakni pada suci? Memercikkan dia tu disyarat hilang rasa dan warna dan bau, atau tiada disyaratkan? Disyarat ke tidak disyarat hilang rasa, warna, bau? Tengok, ada khilaf yang dimuktamadkan Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dan Khatib Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, dan Syekh Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj. Yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitabnya Tuhfah, dan Khatib Syarbini di dalam kitabnya Mughni, dan Syekh Ramli dalam Nihayah. Yang dimuktamad tu ialah yang pertama. Apa dia? Mana dia yang pertama? Iaitu menghilangkan sifatnya. Sifat najis tu ada 3. Rasa, warna, bau. Sifat bagi najis tu ada 3. Apa dia? Rasa, warna, bau. Jadi maknanya mengikut di dalam 3 buah kitab Tuhfah, kitab Mughni dan kitab Nihayah, kita memercikkan akan kencing kanak-kanak yang tersebut tu, syarat nak jadi sucinya mesti dihilangkan dengan percik tu akan sifatnya yang 3 perkara. Maknanya kalau nampak jadi kuning tu kena banyak sikitlah percikan tu, untuk nak jadi putih balik, jadi jernih balik.
Lepas tu bau pun tak berbau. Rasa pun rasa kencing tu pun dah tidak ada. Pendek katanya tiga-tiga tu mesti dihabiskan. Barulah nak jadi suci. Lepas tu kalau nampak banyak tu kena basuh juga. Kena banyak jugalah percikkan air. Seperti najis yang lain. Najis mutawassithah mesti dihilangkan, nak suci mesti hilangkan semua sifat. 3 perkara. Dan disebut Syekh Ibn Hajar juga di dalam pula pada Imdad. Pada kitab dia, nama kitab Imdad. Kitab bagi Syekh Ibn Hajar juga. Dan Fathul Jawad. Nama kitab juga tu, karangan bagi Syekh Ibn Hajar. Tiada disyarat hilangkan sifatnya kerana ruksah syarak padanya pada kencing kanak-kanak. Jadi kalau mengikut Syekh Ibn Hajar dalam kitab Imdad dia dan dalam kitab Fathul Jawad dia, katanya tak disyaratkan. Perciklah saja walaupun rasa masih ada, walaupun warna masih ada, walaupun bau tu masih ada, asalkan kita percikkan atau kita spraykan, maka dah jadi suci. Tempat yang kena najis, kencing kanak-kanak ialah najis mukhaffafah tadi. Jadi tak payah banyak sampai hilangkan sifat-sifat yang 3 perkara tu. Itu mengikut Syekh Ibn Hajar sebut dalam kitab Imdad dan Fathul Jawad. Itulah hukum najis mukhaffafah. Maka sekarang kita masuk pula pada najis mutawassithah. Katanya, dan memadalah pada najis mutawassithah. Mutawassithah maknanya yang sederhana, yang pertengahan. Yakni yang lain, apa dia maksud dengan najis mutawassithah yang dimaksud di sini, tapi kalau tengok pada asal mutawassithah tu makna yang pertengahan. Yang pertengahan atau yang sederhana. Tapi maksud di sini najis mutawassithah ialah yang lain daripada najis mughallazah dan mukhaffafah. Najis yang lain daripada najis mughallazah dan yang lain daripada najis mukhaffafah adalah najis mutawassithah. Ini bagai najis ini banyak. Yang banyaknya ialah najis mutawassithah inilah yang banyak. Jika tengok. Jadi setiap-tiap najis tu ada 2 bagai, hukmiyah dan ainiyah. Mutawassithah pun begitu, mughallazah pun begitu, mukhaffafah pun begitu, terbahagi kepada 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Maka di sini dia kalau najis mutawassithah yang hukmiyah, maka cara mana kita nak menyucikan benda yang kena najis mutawassithah tetapi yang hukmiyah. Dia katanya jika ada ia najis mutawassithah hukmiyah, iaitu seperti kumah, kencing, ni misalnya seperti kumah yang hilang apa makna hilang? Tiada padanya rasanya dan warnanya gitu. Tiada padanya rasanya dan warnanya tak habis tu. Iaitu seperti kumah yang hilang. Dia begini. Dia najis hukmiyah. Jadi pada hukum tu
najis, kena basuh. Tapi kalau tengok benda, ain dia tidak ada. Sifat dia yang tiga tidak ada. Jadi contohnya air kencing, dia kena kat kain masalah. Lepas tu apabila lama kelamaan, kalau tak basuh, maka air kencing tu akan jadi kering. Air kencing tu akan jadi kering. Apabila air ni kalau kering, apa makna kalau kering? Mana diri air dah tak ada, sebab tu dah jadi kering. Mana kalau ada air, dia akan jadi lembab, jadi basah kan. Kalau tak ada air, sebab tak ada air itulah jadi kering. Contohnya kain apabila kena air kencing, lepas tu tak dibasuh. Biarkan begitu. Lama-lama dia kering. Lepas tu, lama pulanya boleh jadi warna air kencing pun tidak ada. Dengan sebab lama. Biarkan begitu. Bau dia pun tidak ada. Warna dia pun tidak ada. Rasaan dia pun tidak ada kat kain. Jadi kain tu masih jadi kain yang mutanajis. Sebab kena najis kita tak basuh. Jadi maknanya pada hukum kira kata kain tu ada kena najis. Tapi kalau nak tengok mana diri najis, dah tidak ada sebab air kencing dah kering. Lagi pulanya mana sifatnya, tidak ada warna, rasa, bau, tidak ada sebab lama tak, biarkan begitu. Jadi maknanya nak kata kain tu dah suci ke tak suci, kain tu jawabnya kain tu masih kena najis. Masih di dalam hukum kena najis. Masih di dalam hukum kena najis, maknanya kain tu mutanajis, kita nak pakai solat ke masalah, tak boleh. Maka selama mana tak dilalukan air di atas dia, tidak basuh lah mudah katanya, tidak menyucikan, maka kain tu tak akan jadi kain yang suci, tak boleh kita pakai solat. Tapi kalau tanyanya mana air kencing, tak ada sebab dah kering. Bau dia pun tidak ada, warna dia pun tidak ada, rasaan pun tidak ada sebab dibiarkan begitu lama masa. Maka sebab itulah dikatakan dipanggil najis najis hukmiyah. Dengan sebab ain najis tu dah tidak ada. Sebab ain najis tu dah tidak ada. Sifat dia 3 sifat, warna, rasa, bau dah tidak ada. Begitu. Itu panggil kata najis hukmiyah. Tengok. Dia katanya iaitu seperti ni dia buat misal seperti kumah yang hilang. Yang hilang maknanya diri dia tu dah tidak ada, maknanya dah jadi kering. Tiada padanya rasa dan warna. Tidak ada padanya rasa, tidak ada. Warna pun tidak ada. Lepas tu kena tambah satu lagi. Dan baunya. Tambah satu lagi. Dan baunya pun tidak ada. Sebab sifat bagi najis ni 3. Jadi maknanya kita kena ingat begini. Jadi najis kalau aininya, maknanya ain najis, diri najis tu ada. Kalau air kencing kena kat kain, masih basah lagi. Masih basah lagi. Maknanya air kencing tu masih ada lagi. Jadi ain najis, sifat najis. Yang bersangkutan dengan najis tu ada 2 perkara. Ain najis dan sifat najis. Ain najis dan sifat najis. Maka sifat najis tu ada 3 bagai sifat, ialah rasa, warna dan bau. Maka apabila ada ain najis, ada warna, ada bau, ada rasa, maka itu dikatakan najis ainiyah. Sebab ain najis, diri najis tu masih ada. Lepas tu sekiranya kalau di tempat yang kena najis itu
tempat seperti kain yang kena najis tetapi ain najis dah tidak ada, dah hilang, dah tidak ada warna, rasa, bau pun tidak ada. Tetapi dengan sebab kita tak basuh. Dengan sebab ketika kena air kencing tu sebab kita tak basuh, jadi pada hukumnya masih dihukum katanya kain tu mutanajis, tak suci. Tu mana hukumnya, pada hukumnya najis tu masih ada lagi sebab kita belum basuhkan benda itu. Maksudnya begitu. Maka sekiranya kalau mana-mana najis, ain dia tu ada atau warna dia tu ada, rasaan dia tu ada dan bau dia tu ada, maka kita panggil najis ainiyah. Begitu ya. Jadi dia buat misal di sini seperti kumbah yang hilang, maknanya sudah kering lah. Jadi diri air kencing tu dah tidak ada sebab dah kering. Tiada padanya rasanya dan warnanya, lepas tu tambah satu lagi, dan baunya. Memada pada najis mutawassitah yang hukmiyah untuk kita nak menyuci tu, memada kita menyuci, mencucurkan air di atasnya. Kita cucurkan, kita tuangkan air di atasnya, di atas yang kena najis tu. Sekali lalu juga, sekali lalu air dah suci. Dah suci. Sebab tak payah kita banyak-banyak kali sebab ain najis dah tidak ada. Warna, bau, rasaan pun dah tidak ada. Cumanya lalukan air, cucurkan air, lalukan air tu untuk nak buangkan hukum ada najis. Nak buangkan hukum daripada mutanajis kepada jadi hukum suci. Maknanya kalau tak dilalukan air, kain itu masalah masih jadi mutanajis. Begitu. Jadi cara nak menyucikan tu ialah mencucurkan air atasnya sekali lalu. Tak payah banyak-banyak kali. Dah. Sama ada dibasuhnya atau terbasuh. Sekali cara nak menyuci itu ialah cucur air atasnya sekali, sama ada dibasuh atau terbasuh. Dibasuh tu kita ambil air, kita tuang cucur di atas dia. Mana kita membasuhkan kain itu. Atau terbasuh. Maknanya jadi terbasuh bukan dengan perbuatan kita. Seperti datang hujan atasnya, maka sucilah. Ya, najis hukmiah, kain tu kena kencing. Dah lama dah tak basuh. Lepas tu dia ambil letak kat luar. Ambil letak kat rumah, kat luar rumah, sangkut kat tali masalah. Tiba-tibanya datang hujan kena di atas kain tu. Tapi hujan tu lebat jugalah. Jangan hujan ritik tak mengalir. Tapi kena air hujan sampai mengalir. Maka jadi adakah dibasuhkan kain itu? Tak panggil dibasuh. Panggil terbasuh. Sebab kena cucur di air hujan, tak kita panggil terbasuh lah. Sebab kalau membasuh tu maknanya perbuatan kita. Kalau kata terbasuh tu mana bukan dengan perbuatan kita. Begitu. Maka suci lah. Apabila sekali lalu air di atas dia, dah jadi suci. Dan demikian lagi daripada najis hukmiyah, apabila didirus sekali, didirus sekaliannya. Dan demikian lagi daripada najis hukmiyah, apabila didirus sekaliannya yang
Ya, ya. Dan demikian lagi daripada najis hukmiyah. Apabila didirus demikian lagi daripada najis hukmiyah. Ini setengah daripada najis hukmiyah. Sani dia buat misal apa dia? Kain masalan yang kena air kencing, lepas tu dah kering, dah hilang warna dan rasa dan bau. Lepas tu sini setengah daripada misal, nak buat misal, nak buat misal bagi najis hukmiyah juga. Demikian lagi daripada najis hukmiyah ni setengah daripada najis hukmiyah. Apabila didirus sikin. Nak betulkan kitab. Sin, kaf, ya, nun. Nak gitu. Sikin bahasa Arab. Sin, kaf, ya, nun. Lam tak nak. Lam tak ada. Apabila didiruskan sikin, pisau. Sikin. Tasydid pada kaf. Sikin. Pisau. Pisau yang panas. Pisau yang panas. Dia masa menemparkan pisau. Dia besi tu apabila kita apabila tukang besi tu nak buat jadi pisau tu, dia besi dia bakar jadi panas kan. Dia bakarkan besi jadi panas, jadi sampai merah macam bara api. Lepas tu dia pukul. Lepas tu maknanya besi tu masih panas lagi. Lepas tu apabila panas tu nak habiskan panas besi, dia diruhkan dengan air. Cucurkan air di atas besi. Tapi biasa sekarang tu dia tak dirus, dia selam di dalam air. Sama juga. Lepas tu besi yang dipanaskan sebab nak pukul buat jadi pisau dah. Lepas tu bakar jadi panas. Lepas tu dia diruskan atas pisau tu dengan kumah, dengan kencing. Dia pernah tengok kan. Maka kering dia kata. Jadi pisau tu yang apa dia? Pisau yang panas, merah-merah lagi tu artinya masih panas lagi lah. Kalau pisau yang kita letak di atas plastik tu jadi hancur lah. Jadi lembut lah plastik tu. Lepas tu jadi maknanya dia apabila pisau tu sedang panas-panas tu ambil kita katanya kita ni pisau yang besi yang panas. Besi yang panas kita tuangkan air sekali lalu. Lepas tu kejap dia kering. Sekejap keringlah pisau sebab dia panas. Maka pisau tu mutanajis. Tapi kalau tanya mana air kencingnya, tak ada. Sebab dah kering. Kan? Contohnya ni air kencing satu botol. Ni botol ni air kencing. Ni besi yang panas apabila kita tuang. Jadi air kencing kena kat besi pisau. Lepas tu dengan sebab dia panas, sekejap keringlah air. Tapi pisau tu maknanya kena najis. Tapi kalau tanya mana air kencingnya, tak ada sebab dah kering. Kenapa cepat keringnya? Sebab besi panas. Sebab besi itu dia panas. Cepatlah keringnya. Maka dihukum katanya pisau tu kena najis apa dia? Hukmiyah. Jadi kalau nak suci tak dapat tidak kena basuh lah. Begitu. Begitu. Dan demikian lagi jika dimasukkan daging, dimasakkan daging, masak. Rebus ke
dimasakkan, dimasak, direbus ke daging, daging lembu, daging apa ni lah. Masak sebab nak makan lah. Dan demikian lagi dimasakkan, masak, bukan masuk, masak, rebus masalah. Masak, memasak lah. Jaga sikit tu jangan baca masuk. Dan jika dimasakkan daging dengan air kumah, dia, kita katanya orang ni dia nak dia ada daging. Lepas tu dia nak rebus. Tapi air tidak ada. Apabila air tidak ada, maka dia nak rebus juganya. Dia rebus dengan air kencing. Dia rebus dengan air kencing, jadi tak payah masuk garam. Dia rebus dengan air kencing. Lepas tu rebus apabila daging tu masak. Apabila daging tu masak, jadi tak boleh nak terus makan kan. Sebab mutawas, jadi benda kena najis. Jangan buang tu. Dah boleh makan daging tu. Atau tengok. Lepas tu kalau gini pun boleh tu. Kalau maknanya boleh makan tu, itu tak tu maknanya boleh nak menyuci. Kalau rebus daging dengan arak masalah. Tapi haram halal sebab arak tu lain. Kita nak cakap katanya jadi suci ya. Tengok. Satu, atau direndamkan biji-bijian dengan air kumah. Bijian seperti jagung, seperti kacang hijau masalah. Artinya biji beras, gandum, dia rendam di dalam air. Sebab orang dulu apabila nak buat apa-apa tu dia nak kisar dengan batu nak kisar beras ke apa dia dengan batu tu. Pertama kalinya dia tak terus pusingkan dengan batu tu. Kalau dengan keras-keras tu dia susah nak acur. Dia rendamkan di dalam air untuk jadi lembut dulu. Maka dengan sebab tidak ada tidak ada air, maka dia rendamkan biji yang itu di dalam air kumah, air kencing. Selepas pada memasak tadi, lepas pada rendam tadi, kemudian kering ia. Daging tu kering. Daging yang direbuskan dengan air kencing tu kering. Lepas tu kacang yang direndam di dalam air kencing tu pun dah kering. Maka jadi katanya kacang itu kena najis hukmiyah. Ada najis hukmiyah. Kat daging pun ada najis hukmiyah. Kalau masih basah lagi, itu ainiah. Maka daging tadi tu boleh makan tu. Kacang tadi tu boleh makan. Tapi memadalah dengan cucur air sekali atasnya. Tiada berkandak merendamkan dia. Begini. Kalau kita katanya nak tahu di mana dengan sebab dia nak rebus daging, air tidak ada. Lepas tu dia kencing masuk dalam puyuk. Dia kencing masuk dalam puyuk. Lepas tu dia rebuskan daging dengan air kencing. Lepas tu apabila daging masak tu, nak makan, boleh makan. Tapi ambil air, tuang. Pegang, tuang air atas dia sekali lalu, boleh makan. Boleh makan. Lepas tu, apa dia? Kalau kacang ke jagung ke direndam di dalam air kencing, kita ambil tu, letak dalam raga ke macam. Lepas tu tuang. Bagi air mengalir turun ke bawah, maka boleh nak rebus makan boleh. Begitulah. Itu maknanya dia katanya mana tadi?
tiada berkehendak merendam. Jadi tak payah kita rendamkan di dalam air itu, tak payah. Jadi maknanya daging yang direbus dengan air kencing, kita caranya tuangkan air di atas sehingga mengalir turun ke bawah, sekali lalu dah suci. Jadi tak payah kita ambil air satu beldi ke masalah, lepas tu ambil daging yang direbus dengan kencing, rendam dalam tu boleh 1 jam ke malam, akad boleh makan, tak mesti begitu. Jadi kita tuangkan air sekali lalu di atas dia, boleh makan. Boleh nak makan dah tu. Lepas tu, boleh jadi dengan sebab kita ni, ya adat orang kita dia tak sama. Dan adat kita ni sebut kata kalau kena air kencing tu basuh pun tak lalu nak makan dah. Tak lalu nak makan dah. Tapi setengah orang tu, orang bangsa lain tu, dia tak itu sangat, tak pacingan sangat dengan benda itu. Begitulah kalau contohnya kalau sup daging masalah, ini pun sama juga. Itu sup sup dalam mangkuk atau dalam puyuk tu apabila masuk najis, memang kuah sup tu jadi mutanajis. Kuah sup tu jadi mutanajis. Maka kuah tu memang tak boleh nak minum, tak boleh nak makan. Tetapi daging sup, jangan buanglah. Kita basuh. Sekali lalu air dah jadi suci. Boleh makan daging. Begitu. Tu kalau sup, kalau gulai ke masalah. Jadi kuah tu mutanajis lah sebab kena najis. Kita buanglah kuah tu. Tapi isi dia, daging sup, daging gulai tu, basuh lah. Boleh makan lagi. Begitu. Sikit lagi. Bersalahan dengan batu. Bersalahan dengan batu yang direndam dengan air najis. Batu ni bukan batu betul-betul ni. Jenis-jenis apa dia yang kita bata. Yang nak bata jokong, yang nak buat dinding rumah. Yang nak buat dinding rumah tu kalau yang merah tu itu dibuat daripada tanah. Lepas tu benda ni tu seperti mozaik kan. Mozaik tu dia sebelah bawah daripada kat bawah tu yang merah tu itu daripada tanah, artinya tanah pasir gitu. Kalau kita rendam di dalam air akan masuk ke dalam isinya. Begitu. Tu kalau bata jokong tu, kalau yang sekarang tu banyaknya buat pada semin kan. Buat pada semin. Tetapi yang tu pun kalau kita rendam di dalam air akan berjerat masuk ke sebelah dalam. Lepas tu kalau itu tak kuat sangat. Tapi kalau bata tu buat daripada tanah, yang warna merah-merah tu, yang buat daripada tanah tu, maka memanglah itu kalau selam di dalam air, air itu akan berjerat masuk ke dalam isinya. Begitu juga bata bumbung yang zaman dulu yang buat pada tanah yang nipis. Yang nipis yang jadi itu. Bata bumbung yang zaman dulu tu yang ada yang besar sikit daripada tapak tangan tu. Rumah-rumah orang dulu tu adalah itu pun kalau rendam di dalam air pun air berjerat masuk ke dalam.
Maka sekiranya kalau kita katalah benda tu direndam masuk dalam air najis, dalam kencing ke, artinya ada dia kena air kencing ke masalah, maka bata tu, benda tu tak kalau kita nak menyucikan dia tu, maka disyarat pada membasuh dia bahawa direndamkan dia di dalam air. Sekira-kira kita nak basuh dianya, kita kena rendamkan benda itu di dalam air sekira-kira disengkakan sampai air kepada sekalian barang yang sampai kepadanya air yang pertama. Air yang masuk ketika air yang pertama air najis. Jadi contohnya sekeping bata tanah, sekeping bata tanah macam ni, dia selam di dalam air najis. Apabila renam di dalam najis, air itu berjerak masuk dalam bata tu kan. Lepas tu kering tak kira lah. Lepas tu jadi bata ni kena najis, mutanajis. Lepas tu kalau kita nak sucikan bata ini, nak basuh, caranya ialah mesti kita ambil bata selam dalam air yang suci. Ambil bata ni, suci dalam air suci, lepas tu nak selam lama mana, nak rendam lama mana, agak katanya air berjerak masuk sampai kepada sebelah dalam. Sakat mana air najis masuk, sakat itulah kita tengok air suci masuk. Itu dah jadi suci. Jadi kalau bata tu, kalau bata jokong tu, kalau yang merah tu kita boleh tengok. Apabila kita selam di dalam air, kita tengok kat luar nampak basah sikit, kat dalam masih kering lagi. Maka kalau berjerat masuk oleh air kencing sakat mana, maka kita kena selam, rendam di dalam bata, agak kata air suci masuk sampai ke situ. Maka akad. Apabila dah air suci berjerat masuk sampai ke situ, kalau kata keseluruhnya sekeping tu dah masuk air najis semua, maka kena rendam lama sikit. Kena rendam lama sikit, maka barulah suci. Tapi dengan maknanya kena suci dengan secara kita rendamkan di dalam air suci. Contohnya kita ambil renam dalam air sungai ke masa, artinya katalah, maka jadi suci. Jadi maknanya apabila jenis benda yang berjerak air najis masuk ke isi dalam, benda jenis batu, jenis jenis tepayan ke, tapi tepayan tak berjerak kan. Jenis batu tadi sekiranya kalau semin ke masalah, nak semin ke masalah, kita nak suci dia tu dengan secara tuang air sekali lalu tak boleh lah. Sebab najis dah berjerak masuk ke sebelah dalam, maka kena rendam supaya air suci masuk, berjerak masuk, bersera masuk ke dalam, barulah suci. Gitu. Abi, kama katanya, dan demikian lagi jika diulikan batu dengan air najis. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin kutubana min karim jamal. Wa bisatil wa bil karim Allah. Astagfirullah kama qara'nahu wa ma hafaznahu wa man sami'nahu wa rabbana alaina wa iftah lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.